Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada minggu ini dalam episod yang ke-7 bersama tim podcast kami. Saya Fatin selaku hos kita pada hari ini dan bersama panel tetap kita Kak Nadia, Idayu dan Rin. InsyaAllah hari ini tim kami akan berkongsi topik perbincangan yang menarik bersesuaian dengan kehidupan kita pada masa ini, iaitu norma baru, dengan topik kami yang bertajuk menjauh kerana sayang. Kami mulakan topik perbincangan kami pada hari ini dengan definisi menjauh kerana sayang. Kita mulakan dengan Kak Nadia. Mungkin Kak Nadia boleh kongsikan definisi apa yang Kak Nadia faham dengan menjauh kerana sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hos kita pada hari ini. Pada pandangan peribadi akak, menjauh kerana sayang tu yang kau faham lah untuk definisi akak sendiri. Walaupun jauh, dekat di hati. Tu je, simple je. Okay, terima kasih. Terima kasih Kak Nadia, ringkas dan bermakna definisi yang Kak Nadia berikan tu. Kita teruskan dengan Rin. Mungkin boleh kongsikan definisi menjauh kerana sayang dari sudut norma baru kita. Okey, terima kasih Kak Fatih untuk soalan yang definisi ataupun apa yang kita faham tentang menjauh kerana sayang ni. Okey, menjauh kerana sayang ni saya setuju dengan Kak Nadia kata jauh di mata tapi dekat di hati. Macam kita sekarang dalam norma baru COVID, kita pun dah tahun ketiga, yang mana tahun pertama dengan tahun kedua kita dalam SOP yang ketat, yang mana kes masa tu memang melonjak tinggi. So ada yang kerja jauh, dan bila kerja jauh ni, bila ada lockdown, bila ada lockdown ni, dia tak boleh rentah negeri, tak boleh rentah daerah, tak boleh rentah semua. So yang mana kerja dekat KL tak boleh balik tengok mak ayah dekat Perlis, tak boleh balik tengok mak ayah dekat Perak. Sebab apa? Sebab ada lockdown tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau rindu kita boleh video call. Sebab lo ni zaman canggih, so kita boleh video call apa semua tu kan. So kita kena patuh dengan SOP yang kerajaan buat untuk mengurangkan kes COVID yang tinggi tu. Bila dah kes kurang, kita boleh bebas macam biasa. Tapi walaupun bebas macam biasa, kita kena sentiasa amalkan SOP yang kerajaan tetapkan. Terima kasih Rin. Topik kita hari ini menjauh kerana sayang. Perkataan menjauh itu pastinya bukan hal yang mudah, lebih-lebih lagi jika kita terpaksa menjauh dengan orang yang kita sayang. Namun macam dia cakap tadi, kita terpaksa menjauh sebab lockdown. Jika perpisahan tu demi kebaikan kita bersama, maka seharusnya kita menerimanya dengan seikhlas hati. Seterusnya jemput Idayu untuk berkongsi definisi menjauh kerana sayang. Okey, terima kasih Kak Fatin. Kata mereka dulu, aku pilih menjauh asal kalian bahagia walau bukan aku di sisi. Ternyata dunia telah mengiyakan. Kini semua orang telah menjauh, menjaga jarak antara satu sama lain, dan benar semuanya kerana sayang. Definisi menjauh kerana sayang. Menjauh kerana sayang ni sebab kalau ikut norma baru yang Kak Fatih tanya tadi, kita menjauh bukan kerana kita tak sayang, tapi kita menjauh kerana kita sayang. Sebab jika dekat menyakitkan, lebih baik jauh tapi tak memberi penyakit kepada orang. Macam sekarang kita tahu COVID ni bahaya, something yang virus yang sangat bahaya. Kalau macam contoh kita duduk dekat kerja dekat luar, contoh dekat KL, dekat Negeri Sembilan ke, dekat Sabah ke kan, yang kes tengah naik sekarang, kita kerja kat Sabah. Lepas tu tiba-tiba kita balik kampung, kita bawa penyakit tu dekat family kita. Buat apa kalau kita dekat dengan family kita tapi kita memberi musibah macam tu pada family kita? Lebih baik kita jauhkan diri, jaga jarak, tapi kita buat semua tu sebab kita sayangkan family kita, sebab kita tak nak mereka ada penyakit tu. Sebab kalau macam kita tahu mak ayah kita bukan muda lagi kan, benda-benda tu, terutamanya penyakit ni dah, dia yang paling teruk efek dia nanti akan pada orang warga emas macam ni. So lebih baik menjauh
jaga jarak asal mereka selamat. So saya rasa yang tu definisi jauh kerana sayang menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Dayu atas perkongsian definisi yang mantap. Kami bersetuju dengan definisi yang dikongsikan oleh para panel kita pada hari ini. Benar, ruang menjauh itu bukan bererti kita ingin pergi jauh, tetapi kerana itulah jalan terbaik untuk kita pada masa ini untuk melindungi keselamatan diri, keluarga dan orang tersayang. Okey, bagi Rin, pengalaman yang Rin lalui ini sepanjang COVID ni, kita menjauhkan diri daripada orang lain sebab masa tu kuarantin kan. So kita kena jaga SOP kita. So orang pun just kalau nak hantar makan pun just drop dekat orang kata kita letak apa tu? Kerusi je. So depa akan beritahu kata depa ni man nak letak barang ke apa kan. Tapi dalam masa yang sama kita this team dekatkan juga bila kita dalam family kita kuarantin sekali. Macam Rin sendiri, Rin kan duduk rumah asing. So bila kuarantin satu family ni, kita berkumpul dalam satu rumah. Lepas tu makan sama-sama. Lepas tu baca ayat Yasin kat adik sama-sama. Lepas tu kita luangkan masa sama-sama. Walaupun kita tak boleh buat outdoor punya ni, kita still boleh macam main carrom apa semua, beli biji carrom sebab tak mau, orang kata tak mau bosan kan kat rumah kan. So kita beli, kita main sama-sama apa semua kan. So dalam tempoh kuarantin ni selain kita juga boleh mendekatkan, bukanlah mendekatkan kita dengan jiran, tapi kita nampak nilai apa orang kata, dia mengeratkan silaturahim, tapi dia bukan mendekatkan. Dia macam tu. Kerana kita nampaklah jiran ni sangat prihatin dengan kita, keluarga pun prihatin dengan kita. Apa yang kita tak ada, apa yang kita yang perlukan masa tu. Bila kita kuarantin ni, kita tak sempat pun nak standby. Semua benda. Kadang tu beli barang basuh pun bukan cukup untuk seminggu kan. Kalau beli lama-lama pun dia orang kata tak fresh, tak sedap lah kalau nak ni kan. So jiran-jiran ni lah yang main hantar makan. Lepas tu daripada family juga, family hantar makan kat adik. Sebab adik kan kami dah tak boleh keluar. So family pergi hantar dekat hospital semua tu kan. So bagi kami, benda tu mendekat dan menjauhkan. Menjauhkan diri dengan orang lain. Sebab kita tengah kuarantin, tengah pakai gelang, orang memang tak kamel pun kita. Kita offer gelang tu untuk mereka pun dia tak mau langsung. Sebab apa? Tak ada siapa yang teringin, tak ada siapa pun mau kuarantin tu. Sebab kuarantin tak boleh pergi mana, duduk rumah bosan kan, seminggu kot. Lepas tu tapi kita dekatkan diri kita dengan family yang ada dalam tu, dan dekatkan diri kita dengan Allah jugalah. Sebab kita pun sama-sama buat baca ayat Yasin pun semua tu kan. Lepas tu kami nak ucap terima kasih lah kan. Sebab dekat semua yang mana orang kita banyak membantu sepanjang kami dalam tempoh kuarantin tu. Tapi bagi Rin, setiap dugaan yang Allah bagi tu, setiap dugaan, ujian yang Allah bagi tu ada hikmahnya. So hikmah dari sini, memang kita dapat penyakit itu. So bila kita dapat penyakit, kita kena kuarantin. Tapi dalam masa sama, kita boleh luangkan masa dengan family kita. Jadi bila Allah bagi dugaan ni, sebab Allah sayang kita, dan sebab kita mampu untuk tanggung dugaan ataupun ujian tu. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan setiap dugaan yang Allah bagi tu bersesuaian dengan kemampuan umatnya. So kalau Allah bagi dugaan tu sebab kita mampu. Dia takkan bagi kalau kita tak mampu. Itu je kot. Terima kasih Rin. Perkongsian Rin yang dapat kita ambil iktibar, di mana Rin sendiri pernah dikuarantinkan kerana COVID, iaitu pada minggu lepas. Jika para pendengar tim podcast kami sedari, pada minggu lepas Rin tak dapat bersama kita kerana Rin terpaksa dikuarantinkan ya. Kerana ada ahli keluarga Rin yang positif, dan Alhamdulillah hari ni semua dah negatif kan. Okay, Alhamdulillah. Pengalaman yang Rin kongsikan tadi, di mana iktibarnya bila Rin sendiri kena karantin tu, ramai je orang yang aware. Kalau sebelum ni mungkin kita kerja setiap hari, kita kekangan masa, jiran pun tak sempat jumpa, jarang berjumpa, jarang bersuah muka. Tapi dengan karantin tu, hikmahnya
dapat mendekatkan hubungan silaturahim kita dengan ahli keluarga lain serta jiran tetangga. Hadis riwayat Bukhari ada mengatakan, sesiapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambung silaturahim, nescaya umurnya akan dipanjangkan dan hartanya akan diperbanyakkan serta keluarganya akan mencintainya. Dapat kami lihat di sini bahawa sememangnya iktibar daripada COVID ni, ramai dalam masyarakat kita yang dapat mengeratkan lagi tali silaturahim sesama kita. Seterusnya, dipersilakan Idayu untuk berkongsi pengalaman Idayu sendiri menjauh kerana sayang. Adakah konsep ini mendekatkan atau menjauhkan? Okey, terima kasih Kak Fatin. Pengalaman menjauh kerana sayang. Adakah konsep jauh kerana sayang ni makin mendekatkan ataupun menjauhkan kami dengan family lah kan? Macam tu soalan dia. So, saya nak guna konsep Rin tadi, menjauh kerana sayang untuk dari segi tu kuarantin lah. Sebab dulu tahun lepas dah. Tahun lepas kami buka tahun 2021 dengan kuarantin. Awal bulan 1 tahun lepas. Kuarantin tu sebab COVID lah. Ada family yang disahkan positif COVID dan kena kuarantin. Tapi pada masa tu, kuarantin dia saya tak tahu dekat Perlis saja ataupun family kami yang terlepas pandang KKM terlepas pandang ataupun ni. Tapi waktu tu dapat surat je. Surat daripada KKM kata okey, family anda di kuarantin. Tak ada pun gelang-gelang ni. So tak ada lah merasa gelang mahal macam Rina rasa tadi tu. Tapi waktu tu kuarantin lama, dalam 2 minggu. Kami duduk lah satu family kat situ. Ada lagi lah family-family lain sebab waktu tu saudara mara pun kami semua 3 buah ke 4 buah family macam tu kena kuarantin. Lepas tu, adakah konsep tu semakin mendekatkan ataupun menjauh? Okey, dia kalau waktu kuarantin ni yang antara sesama kuarantin tu makin mendekatkan lah. Kalau yang menjauh ni pun mendekatkan sebab walaupun macam Kak Nanda cakap tadi, walaupun kita jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Waktu kita kuarantin tu, kita menjauh daripada semua orang. Ramai je yang ambil berat pasal kita. Kalau kita tak cukup barang ke, tak cukup apa ke, semua mereka bertanya khabar lah. Lepas tu, kalau dalam konsep kuarantin pula, semakin mendekatkan tu, sebab waktu tengah kuarantin tu pun bermacam-macam kabar angin yang muncul tentang family lah. Macam contoh, ayah saya kena kuarantin saja. Kami semua satu family kena kuarantin. Tapi kabar angin yang muncul cakap ayah kena check in dekat ICU sebab dah stage teruk positif COVID. Padahal dekat rumah je. So benda tu semakin menguatkan antara satu sama lain dengan cara macam okey, kita hadap sama-sama, kita tepis kabar angin yang muncul tu. Jadi kita sama-sama lah ada untuk satu sama lain. Lagi satu, konsep ni menjauh kerana sayang ni, saya boleh bagi contoh juga macam bulan Ramadan terutamanya. Bulan Ramadan, raya, okey. Kalau dulu raya, kita raya family-family jauh semua balik kampung, raya ramai-ramai. Tapi waktu raya musim-musim COVID ni, kita raya online. Kita duduk ramai-ramai, kita video call, kita bersembang-sembang, buat macam kita tengah raya betul. Macam kita tengah raya secara berdepan. Lepas tu waktu bulan puasa juga, okey, kita tak boleh nak pergi tarawih, kita tak boleh nak balik buka puasa sama-sama dengan family ke kalau kerja dari jauh. So waktu tu kita makin mendekatkan lah hubungan. Macam waktu tu kita baru mula nak rindu. Kalau bulan puasa dengan family dulu, kita makan macam ni, kita balik, kalau kita balik nak buka puasa dengan family, mak akan masak ni, mak ni. So perasaan rindu tu semakin membuak-buak lah untuk kita dengan family. Lepas tu dalam masa yang sama, disebabkan COVID ni juga, kita ada masa untuk tarawih sama-sama dengan family. Rasanya yang tu je. Terima kasih. Terima kasih Idayu, perkongsian yang sangat menarik di mana Idayu sekeluarga sendiri pun pernah menjalani kuarantin dan pernah menjauh daripada keluarga lain kerana sayang. Kami bersetuju dengan perkongsian Idayu tadi, di mana
teknologi komunikasi kita pada hari ini dapat mendekatkan hubungan kita sesama keluarga. Walaupun COVID ni kita tak boleh rentas negeri, kita tak boleh raya bersama, tapi dengan adanya komunikasi tu kita still dapat berhubung, kita dapat beraya bersama. Ada kalanya macam apa yang Rin kongsikan tadi, mungkin family kita sebelum ni tak ada masa sangat untuk nak ambil berat satu sama lain, tapi sebab COVID ni tiba-tiba kita jadi care each other, kita jadi bertanya khabar, kita jadi semakin mengambil berat. Jadi begitulah, kita menjauh daripada keluarga yang lain kerana kita saling menyayangi antara satu sama lain. Itu adalah langkah untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga dan orang tersayang. Kita lanjutkan perkongsian untuk soalan kedua ini dengan Kak Nadia. Mungkin boleh kongsikan? Okay, terima kasih Fatin atas soalan tersebut. Okay, macam pengalaman kau sendiri kan, kau pernah mengalami pengalaman menjauh kerana sayang. Maknanya kau pernah berjauhan dengan keluarga disebabkan tak boleh merentas negeri time tu kan, ada lockdown apa semua kan. Jadi dan waktu tu pula kita berbelah bahagi antara family dan juga pekerjaan, sebab kita ada amanah yang perlu kita selesaikan untuk pekerjaan tu, dan kita ada juga amanah sebagai seorang anak kepada family kita kan. So pengalaman tersebut memang sangat menguji, di mana sewaktu itu aku sendiri merancang untuk berpuasa bersama-sama kan. Raya alhamdulillah dapat bersama-sama. So waktu tu boleh merentas dengan kebenaran. Dan tapi of course lah, kita setiap tahun kita selalu berpuasa sekali dengan family kan, tapi terpaksa jauh disebabkan ada lockdown waktu tu, disebabkan musim COVID dengan kes semakin meninggi, tambah dengan negeri akak time tu pun kes pun melonjak naik. Jadi kat sini, adakah konsep menjauh kerana sayang tu mendekatkan atau menjauhkan? Bagi akak, dia mendekatkan hubungan kita sesama manusia dengan hubungan kita dengan Allah. Macam yang akak mention untuk soalan pertama tadi, jauh tapi dekat di hati. Macam bila kita jauh ni kan, secara tak langsung kita sentiasa ingat, kita rindu. Dalam masa yang sama kita mendoakan. Sebab dekat sini masing-masing macam boleh berhubung, boleh berkomunikasi melalui apa sekarang ni kan, ada media sosial, boleh buat video call apa semua kan. Kadang tu kita mungkin tak puas nak kena tengok depan, tapi kita letakkan kesabaran yang tinggi, kita panjatkan doa sebab kita rindu nak berjumpa secara fizikal kan. Maknanya kat situ secara tak langsung dia mendekatkan hubungan kita, kebergantungan kita kepada Allah. Sebab bila kita sentiasa ingat dengan seseorang tu, kita akan sentiasa mendoakan dia walaupun daripada jauh. Mesti kita akan, kadang tu kita bukanlah boleh buat video call 24 jam kan, tapi dengan walaupun boleh buat video call sekali-sekala, tapi di lain waktu selain pada video call tu, kita berdoa, ya Allah, moga Engkau lindung ahli keluarga aku yang jauh dekat mata aku, lindung daripada penyakit COVID ni. Sebab kita sentiasa ingat kan, kita rindu. Lepas tu hubungan kita dengan family pun bila berjauhan ni, kita dekat daripada segi tautan hati tu. Maknanya bila kita sentiasa ingat tu, dia rasa rindu tu semakin mendalam. Orang kata apa, dia sebelum ni mungkin bila dekat kita, bila dekat dengan mata ni, mulalah boring lah tengok asyik-asyik depan mata je kan. Masuk akak ni contohlah dengan adik akak kan, boring lah hang ni, asyik-asyik tengok depan mata je. Tapi bila jauh ni, dia dekat dengan hati, dia rasa, dia sentiasa teringat-ingat, macam tu. So tu akak punya pengalaman lah, akak punya pendapat akak. Itu je. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Kak Nadia. Alhamdulillah Kak Nadia tiada pengalaman di kuarantin kerana COVID tapi walaupun begitu, efek COVID ni Kak Nadia sendiri terpaksa menjauh dari family kerana sayang. Kadang-kadang kita menjauh dari seseorang tu bukan sebab kita ingin memutuskan tali silaturahim,
Tapi pilihan menjauh itu menjadi solusi terbaik untuk kita terima. Dari apa yang sahabat-sahabat panel saya telah kongsikan tadi, semoga peristiwa berharga daripada COVID ini walaupun perit, tapi yakinlah ada hikmahnya di setiap peristiwa tersebut. Dari hal yang baik kita belajar menjadi orang yang bersyukur, dan dari hal yang buruk kita belajar menjadi orang yang kuat. Dapat saya katakan di sini bahawa perkongsian daripada sahabat-sahabat panel saya hari ini, alhamdulillah, pengalaman menjauh kerana sayang sahabat-sahabat saya hari ini mendekatkan hubungan mereka dengan keluarga mereka lagi. Keluarga ibarat mata dan tangan kita. Saat mata menangis, tangan mengusap. Saat tangan terluka, mata menangis. Kita lanjutkan dengan soalan yang ketiga, di mana soalan yang terakhir untuk podcast kami pada hari ini. Kebelakangan ni, kes COVID di negara kita telah mencecah angka 17,000 kes. Memandangkan topik perbincangan tip podcast kami pada hari ini adalah menjauh kerana sayang berkaitan dengan norma baru kita. Jadi kami ingin menjemput Rin yang pernah berpengalaman kuarantin kerana COVID ni untuk berkongsi bagaimana untuk kita, keluarga kita dan orang tersayang kekal jalani hidup dengan selamat. Thank you Kak Fatin. Apa yang boleh Rin kongsikan? First, kita amalkan SOP lah. SOP yang mana kerajaan dah tetapkan dengan kita. Ni kita sebagai rakyat kena bertanggungjawab lah, kena jaga SOP yang mana kerajaan dah memang tetapkan dah. Sejak ada COVID ni, kerajaan tetapkan kita dah kena pakai face mask, kita kena sanitize tangan, tak boleh berkumpul dekat tempat orang ramai. Benda tu memang kita kena buat. Sebab apa? Bila orang ramai, tak ada penjarakan, boleh menyebabkan tersebarnya penyakit ni lah, COVID ni kan, virus COVID semua ni kan. So kalau contoh kalau kita saja jaga, orang lain tak jaga pun tak boleh juga. Sebab kemungkinan kita pun boleh kita pun boleh dapat, mungkin dia boleh jadi punca lah, salah satu punca kita dapat COVID tu. So bagi kami, kalau hampa ada simptom ataupun hampa tahu kawan hampa positif ke, hampa tahu adik-beradik hampa positif, tolong ambil tanggungjawab yang mana terus buat test, terus report dalam MySejahtera kata hampa ni close contact kepada sekian-sekian. Sebab apa? Bila mana hampa tak buat benda tu, hampa ibarat macam tak ada tanggungjawab. Hampa pentingkan diri hampa. Sebab apa? Sebab hampa nak pergi kerja macam biasa, sebab hampa nak keluar enjoy macam biasa. Tapi dalam masa yang sama, hampa pun boleh jadi penyebab ataupun pembawa kepada virus tu. Memang hampa punya antibody kuat, tapi kuman tu tetap adalah diri hampa. Sebab antibody hang kuat, antibody hang boleh lawan dia. Tapi bila hampir dekat orang yang antibody lemah, orang yang ada penyakit, 3 serangkai kat orang tua-tua, kawan-kawan hang yang ada penyakit, dia akan dapat penyakit tu. So hidup ni jangan terlalu pentingkan diri, sebab benda tu melibatkan nyawa, melibatkan keselamatan kita. Benda tu boleh menjejaskan, orang kata daripada segi kerja pun boleh menjejaskan lah juga kan. Sebab orang yang mana kerja, orang kata bukan gaji bulan, gaji harian, sehari dia tak pergi kerja, dia tak ada gaji. Bayangkan kalau seminggu dia tak pergi kerja, mana dia nak cari duit? Macam mana dia nak cari duit untuk makan? Macam mana dia nak cari duit untuk sara family dia? So jangan pentingkan diri, jangan terlalu nak puaskan keinginan hang sampai hang dah menyebabkan orang lain jadi mangsa. Lepas tu kalau contoh macam kita ada simptom, terus pergi lah kan. Lepas tu amalkan vitamin C. Sebab vitamin C ni untuk kuatkan imun badan kita lah kan. Lepas tu kira kita buat semua ni sebab kita nak mencegah. Orang kata lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Seperti sabda Rasulullah SAW, jika kalian mendengar tentang wabak di suatu negeri ataupun di suatu tempat, maka jangan kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabak di suatu tempat yang kalian berada, maka jangan kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saya nak bagi peringatan,
Kira macam peringatan mesra lah untuk diri sendiri, untuk pendengar. Jika kita positif atau merupakan close contact, tolong sangat, dan saya merayu sangat-sangat untuk report benda tu dan ambil tindakan. Pergi hospital buat test. Kalau tak berani nak buat test, hospital buat saliva test, kit test kit semua tu. Sebab tanggungjawab kita untuk memutuskan rangkaian COVID-19. So ni tanggungjawab kita sendiri. So jangan pentingkan diri sehingga kita membahayakan nyawa orang lain. Terima kasih Rin. Perkongsian yang dapat diambil iktibar daripadanya, memandangkan Rin sendiri baru sahaja di kuarantin pada minggu lepas. Dapat kami katakan di sini bahawa kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab untuk memutuskan rangkaian COVID ni, kita jadilah masyarakat yang bertanggungjawab. Ambillah inisiatif untuk mencegah. Semoga wabak penyakit ini tidak memudaratkan orang lain dan semoga ianya dapat memudahkan urusan orang lain. Terusnya, Kak Nadia boleh kongsikan tips untuk kita kekal selamat. Okey, terima kasih Fatin atas soalan yang bagus tersebut. Okey, macam daripada segi akak sendiri kan, tips yang boleh akak kongsikan dan boleh akak seru dengan sahabat-sahabat dekat luar. Akak setuju dengan yang Rin kongsikan, yang mana dia kata dia mengharapkan supaya orang luar ni jangan pentingkan diri. Jangan pentingkan diri sendiri, sebab dalam situasi kita sekarang, yang pertama menjadi kewajipan kepada kita untuk mematuhi pemerintah kita. Apa yang disarankan oleh KKM, apa yang disarankan oleh pemerintah, yang mana kita kena ikut SOP apa semua, buat jangan tak buat. Sebab setiap saranan tu sebenarnya berdasarkan dia punya analisis sendiri, berdasarkan dia punya pemerhatian dalam jangka masa yang panjang, apa yang perlu dibuat, apa yang kita kena patuhi. Jadi jangan jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Sebab apa? Kita kena fikir, mungkin macam sekarang ni akak sini belum kena benda tu, tapi nauzubillah untuk ke hadapan, kita tak tahu benda tu macam mana. Kita punya ujian-ujian yang Allah turunkan kat kita tu. Namun kalau sekiranya benda yang sama jadi dekat Rin, kat Idayu, jadi juga kat kita, kena kuarantin apa semua tu, ataupun sebelum kena kuarantin tu kita disyaki mempunyai simptom-simptom berikut, tolong ambil tindakan yang sepatutnya. Simptom COVID. Lepas tu benda ni bukan saja apply dekat individu, tapi untuk majikan-majikan di jabatan-jabatan kerajaan dan juga swasta juga. Sebab apa? Ada pengalaman orang sekeliling yang mana bercerita berkenaan dengan majikan mereka tak ikut saranan pemerintah ataupun saranan KKM yang sepatutnya untuk kalau macam contoh, kalau orang panggil apa, kalau kata dulu kan, dalam certain syarikat, certain premis tu, dia ada beberapa persen je yang perlu hadir ataupun perlu bekerja waktu minggu tu, tapi ada majikan yang tak ikut. Sebab apa? Kalau ikut, mungkin production rendah, tapi kesan dia tu dekat individu yang bekerja tu sendirilah. Kalau kata ramai yang dia pun mau tak mau kena ikut juga majikan. Kalau tak, mungkin majikan mengugut ke kan. Jadi masing-masing bila dah berada dalam situasi terdesak, mungkin akan ikut juga apa yang majikan cakap. Tapi tindakan majikan tu sebenarnya memberi kesan virus tu untuk disebarkan bila ramai pekerja yang bekerja dekat certain premis tu. Jadi macam itulah, akak setuju sangatlah dengan Rin cakap tu. Itulah tips-tips yang akak boleh cadangkan lah, akak huraikan lagi. Okey, yang itu saja. Terima kasih Fatin. Terima kasih Kak Nadia. Yang terakhir sekali panel kita pada hari ini, Idayu, boleh kongsikan tips untuk kita, keluarga dan orang tersayang kekal jalani hidup dengan selamat. Okey, terima kasih Kak Fatin. So, cara untuk kita kekal jalani hidup dengan selamat, yang pertama, macam biasa, kita kena jaga SOP, ikut saranan daripada KKM, jangan lupa cuci tangan, pakai mask dan
ambil inisiatif sendiri kalau kita keluar pada negeri ataupun nak keluar ke mana-mana. Jangan lupa untuk buat test dulu, saliva test, untuk pastikan diri kita selamat sampai ke tujuan dan bukan kita yang membawa penyakit tu ke tujuan yang kita nak pergi tu, dan bukan juga kita yang membawa penyakit tu daripada tempat orang. Okey, seterusnya untuk jalani hidup dengan selamat juga, kita kena ambil tanggungjawab kita sebagai orang yang melihat untuk melaporkan kalau macam kita tahu ada orang positif tapi dia melanggar SOP, dia tak kuarantin, dia keluar suka hati dia je. Ambil tanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya kita sama-sama dapat menyekat penyakit ni, bukan saja pada diri kita, bukan juga pada keluarga kita, tapi semoga penyakit ni tak terus-terus mencanak naik dengan tinggi. Tu kalau macam ada juga macam Kak Nadia cakap tadi, majikan yang tak menjaga kebajikan staff. Dari segi dia tahu staff dia positif, tapi dia paksa juga orang lain untuk masuk office. Kalau majikan kita tak boleh menjaga diri staff dia, kebajikan staff dia, kita kena ambil inisiatif untuk menjaga diri kita sendiri. Tak apa kalau kita kata kita tahu kita ni kontak rapat atau kita sendiri yang positif, majikan kita pun tak tahu, kita kuarantin ke diri kita. Jagalah jangan bagi kita jadi punca orang lain terkena wabak ni. Kalau majikan ambil tindakan apa-apa dekat kita, kita report balik majikan tersebut, sebab itu menjadi satu kesalahan bila majikan memaksa pekerja masuk walaupun pekerja tu kontak rapat dan disahkan positif. Dan yang paling penting, tak pasti jangan kongsi. Maksudnya sekarang kita selalu dengar berita-berita palsu pasal COVID ni. Tiba-tiba kes 17,000 dia dapat naik 19,000. Orang tak positif dia bercerita kata orang positif. Dia menakut-nakutkan kalau menyebarkan berita palsu ni. Dan tolong jangan jadikan diri anda penyebab orang lain kehilangan orang yang mereka sayang. Boleh jadi dengan sifat dan rasa tidak bertanggungjawab anda tu, orang lain yang kehilangan family dia disebabkan anda pembawa wabak tersebut. Sekian pesanan khidmat masyarakat daripada saya, Idayu Roslan, yang dibawakan khas oleh Aman Palestin Jangkauan. Terima kasih. Terima kasih Dayu, perkongsian yang sangat bermanfaat yang kita boleh ambil iktibar daripadanya. Okay, secara kesimpulannya dapat kami katakan di sini bahawa menjalani hidup dalam norma baru ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita terima dan diaplikasikan oleh sebahagian masyarakat kita, di mana norma baru ini melibatkan perubahan gaya hidup kita, mental dan juga memerlukan usaha wang ringgit daripada kita. Misalnya, ibu bapa perlu berusaha menyediakan mask, test kit dan sebagainya untuk ahli keluarga sebagai langkah inisiatif untuk membendung penularan wabak berjangkit COVID ini. Namun, yakinlah bahawa pembudayaan norma baru ini adalah usaha terbaik untuk kita sama-sama melindungi diri, keluarga dan orang tersayang. Akhir kata dari saya, patuhilah SOP, patuhilah norma baru, menjauhlah kerana sayang, kerana arti kehilangan itu lebih memerikkan. Itu saja dari tim podcast kami. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang mana kurangnya itu dari diri kami sendiri. Jangan lupa like, share, komen and subscribe channel kami. Terima kasih.